Berlaku pula peperangan di negara Arab, di Timur Tengah, berlaku pertempuran umat Islam. Apa kata Haji? Kita kerajaan Malaysia bersikap berkecuali. Time dia jadi duta khas Timur Tengah. Berkecuali, saudara. Berkecuali. Banyak kali saya ulang bagaimana zaman dia perintah pesawat Israel dibenarkan lalu atas serban Haji. Banyak. Saya tak nak ulang berkali-kali. Kadang-kadang saya terpaksa ulang. Sebab saya tahu dalam room ni kadang-kadang ada orang yang tak pernah dengar. Saya nak bagi tahu. Ya, betapa hipokritnya parti lebay ni. Sebab tu kita kena ulang dan terus ulang sampai kita minta walaupun jadi cerdik. Jadi dalam isu harakah itu saya difahamkan dia dah delete dah. Sebab Anwar dah beritahu dalam parlimen tadi, tolong buanglah, tolong buang. Ini fitnah, kata Anwar. Ya. Saya dengar dia dah delete tapi dia ganti gambar keadilan liberal pula. Boleh macam tu. Ya, buang fitnah yang ni, ambil fitnah yang baru. Ni style harakah. Buang gambar yang ni, letak gambar baru tapi berbentuk fitnah juga. Ya, tak pernah belajar, tak pernah mengambil pengajaran pun. Janji aku nak burukkan PKR. Ya, tak dapat burukkan Anwar, burukkan parti dia. Sebab tu Haji Hadi pernah tulis dalam Facebook dia, PKR berlawan Al-Quran. Dalam page Haji Hadi, ya, PKR melawan Al-Quran. Bahaya, saudara. Nampak macam remeh. Ya, PKR melawan Al-Quran. Ini bukan tuduhan ataupun serangan-serangan politik. Ini serangan akidah. Bila kamu kata PKR melawan Al-Quran, bermakna dari segi akidahnya bahawa PKR ini adalah KP harbi. Melawan Al-Quran itu KP harbi dan wajib diperangi. Halal darah mereka. Bukan benda yang remeh-remeh tuduhan ini. Tetapi Haji Hadi boleh buat. Sebab apa dia boleh buat? Dia lebih buat sebelum ini, dia pernah buat yang lebih pada itu. Dia pernah mengkapirkan perlembagaan. Dia pernah kata perlembagaan ini taghut. Dia pernah kata lawan perlembagaan ini jihad. Dia pernah kata kalau mati lawan perlembagaan ini mati syahid. Dia pernah kata sedemikian rupa. Hari ini dia boleh kata lebih daripada itu pun dia boleh sebut. Apa yang Haji Hadi tak boleh sebut? Daripada binatang sampai akidah Haji Hadi boleh mainkan. Apa binatang yang tak pernah sebut? Yang tak pernah keluar dia boleh Haji Hadi. Masa berkawan dengan UMNO dalam Mufakat Nasional, dipuji UMNO, diangkat UMNO. Inilah hikmah Tuhan. Tuhan telah menyatukan umat Islam di Malaysia ini dengan terbentuknya kerjasama PAS dengan UMNO. Takbir, kata Abang Naon. Ya? Maka lebih-lebih PAS pun masa tu dah belajar dah lagu UMNO. Hadir dalam pimpinan lagu UMNO. Lebih-lebih PAS pun belajar lah. Bersatu kita bersatu. Lebih PAS. Apa ni lagu UMNO ni? Punyalah seronok bersama UMNO. Ya, inilah penyatuan Melayu. Bergegar tiang aras apabila PAS dengan UMNO bersatu. Bertakbir malaikat di langit apabila mendengar penyatuan UMNO dengan PAS. Waktu itu, saudara, peluk Zahid, suap mulut Zahid dengan sudu oleh Haji Hadi makan ketika dia baik dengan UMNO dalam Mufakat Nasional. Ketika itu. Dan waktu itu saya pernah menulis. Saya beritahu UMNO. Saya nak nasihatkan UMNO waktu itu. Kami kenal PAS. Saya pernah cakap. Masa terbentuk Mufakat Nasional, saya beritahu. Saya hati-hati wahai UMNO. Kami PKR dah kenal lama PAS ni. Rupanya masin mulut saya. Masin mulut saya. Waktu dia peluk Najib, ketika itu Najib dah kluster mahkamah pun. Waktu dia peluk Zahid, waktu itu Zahid kluster mahkamah pun. Tapi Haji Hadi tak cerita pasal kluster mahkamah. Sebab waktu itu kawan dia. Peluk dakap rapat. Minta ahli PAS nyanyikan juga lagu UMNO. Tapi hari ini, bila dah tak bersama dengan UMNO, dia kata apa? UMNO umpama itik patah kaki. Dia dah mula dah. Dia dah mula dah sebab dia berbinatang. Dah mula dah. Sebelum ini suci-suci. Semua suci UMNO. Suci lagi menyucikan. Ya? Bila dah bermusuh, UMNO ibarat itik patah kaki. Tak kisah dah, saudara. Itik patah kaki pun kurang-kurangnya itik patah kaki ni dah jadi menteri. Dah jadi timbalan Perdana Menteri. Dah jadi kerajaan. Itik patah kaki pun. Yang kamu ni jadi apa? Anjing menyalak bukit. Hari-hari menyalak fitnah orang. Tapi apa kesan pada kamu? Lebih mulia itik patah kaki daripada anjing menyalak bukit. Saya nak bagi tahu.
Cukup jumlah. Tak percaya kepada qada dan qadar. Kamu buka kitab, kamu buat pengajian, ajar anak murid tentang beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Tuhan. Terbentuknya kajian perpaduan ini adalah kerana qada dan qadar, ketentuan Tuhan. Tidak ada siapa yang rancang. Tanyalah pemimpin PS, pernah tak mereka terbayangkan kita akan membentuk kerajaan bersama Barisan Nasional dengan UMNO? Tak ada siapa boleh jawab. Tak pernah kita terbayangkan. Sebab dalam pada raya kita lawan UMNO habis-habisan. UMNO lawan kita juga habis-habisan. Bahkan di kerusi Bagan Datuk, kerusi Presiden UMNO Zaid Hamidi waktu itu, kita nak lawan dia habis-habisan. Kita letak Samsul Iskandar, ya, ayam tambatan kita yang hebat, yang pernah menjatuhkan Ali Rostam di Melaka. Kita import dia, bawa ke Bagan Datuk, ya, bagi dia bersungguhnya kita nak lawan UMNO ketika itu untuk lawan Zaid Hamidi. Ada orang kata, ya, kerjasama sekarang ni antara PS dengan UMNO ini telah dirancang. Rancang apa? Kita lawan dia bersungguh-sungguh dalam pilihan raya. UMNO lawan kita bersungguh-sungguh. Ya. UMNO berkempen di Tambun nak jatuh ke Anwar Ibrahim yang bertanding di Tambun bersungguh-sungguh. Tetapi kita tidak boleh lawan ketentuan Tuhan. Kita hanya merancang. Ya. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan. Tak ada siapa yang boleh rasa, ya, kita bentuk kerajaan dalam bentuk mana. Kalau tanya PS, memanglah PS nak bentuk kerajaan atas nama Pakatan Harapan. Kalau tanya UMNO pun akan kata dia nak bentuk kerajaan Parlimen Raya atas nama Barisan Nasional. Kalau tanya Bersatu dengan PAS, mereka nak bentuk kerajaan atas nama Perikatan Nasional. Semua masing-masing nak jadi kerajaan secara parti masing-masing. Tidak ada terlintas pun kita nak adakan kerajaan paduan bersama UMNO, GPS, JIS, Wanda Warisan. Tapi takdir Allah, ya, takdir Allah. Kita merancang, Allah merancang, ya, tetapi akhirnya perancangan Allah yang benar. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita merancang, Allah merancang. Sebaik-baik perancangan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah kajian perpaduan. Cantiknya kerjasama PH keadilan ini dengan UMNO, apa cantiknya saudara. Dan tak pernah kita terfikir. Saya sendiri pun baru terfikir. Saya terfikir balik bila saya kenang-kenangkan, ya, Anwar Ibrahim itu dijatuhkan oleh UMNO dalam sejarah politik dia. Semua orang tahu tahun 98. Waktu dia jadi timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan Presiden UMNO. Siapa yang menjatuhkan Anwar dalam politik UMNO ketika itu? Anwar ketika itu adalah UMNO. Dia dipimpin ketika itu oleh presidennya Mahathir Mohamad. Bermakna parti UMNO yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad ini telah menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dan bermulalah episod hitam, ya, di dalam kejayaan politik Anwar. Dia difitnah, diaibkan, dizalimi, dipenjarakan. Itu bermulanya 98. Dijatuhkan oleh parti UMNO ketika itu jadi kerajaan di bawah kepimpinan Mahathir. Itu kifarahnya apa? Hikmahnya juga apa? Akhirnya parti yang menjatuhkan Anwar Ibrahim ini, parti ini jugalah yang mengangkat Anwar sekarang ini. Tuhan takdirkan dengan 82 kerusi ahli parlimen yang ada pada PH. 82 saja, tak cukup bentuk kerajaan. Akhirnya Tuhan takdirkan dengan kebodohan yang ada pada Muhyiddin, dengan kebodohan yang ada pada Haji Hadi yang menolak penyatuan ini, Allah takdirkan UMNO Barisan Nasional menjawab seruan Di-Pertuan Agong. 82 campur dengan 30 menjadi 112. Ngam bentuk kerajaan. Sebab itu saya katakan Anwar jadi Perdana Menteri oleh kerana UMNO. 82 campur 30, ngam jadi kerajaan. Selepas itu barulah parti-parti lain memberikan kerjasama, parti-parti lain yang taat kepada seruan yang Tuan Agong. GPS mari 30, berapa 20 berapa saya lupa dah. Kemudian JRS, kemudian warisan. Maka kita dah ada 148 ketika itu. Bagaimana Muhyiddin mengatakan kerajaan yang ada ini tidak dapat mandat rakyat? 140 lebih. Sekarang ni 49. 2 orang daripada kamu pun dah lompat masuk menyokong PMX.
Walaupun tak dapat parti, tapi menyokong PMX. Dah lebih 2/3 pun. Kamu yang hari-hari cakap nak tukar kerajaan, nak bentuk kerajaan, nak tukar kerajaan, nak tukar kerajaan. Satu persatu orang kamu pergi kepada PMX. Sebab apa? Sebab kesombongan dan keegoan kamu. Kamu tak dengar nasihat yang Tuan Agong. Walaupun nasihat itu adalah nasihat yang baik, nasihat yang makruf. Dia sebagai ulul amri pemerintah ketika itu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua agama untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini ayat untuk menyeru kita kepada penyatuan dan jangan berpecah belah. Agong tak nak tengok lagi kerajaan yang bertukar-tukar Perdana Menteri. Agong tak nak tengok lagi kita asyik memfitnah, berbalas politik, sedangkan ekonomi tidak terjaga, negara tidak terjaga, pelaburan tak tahu ke mana, asyik bertelingkah politik. Maka Agong kata, bersatulah wahai kaum-kaum orang Islam terutamanya. Bersatulah semua parti. Nasihat Agong. PH kamu bersatu dengan PN. BN masuk sekali. Supaya tidak ada lagi nak fitnah PAS, fitnah kami fitnah PAS, fitnah DAP dan sebagainya. Supaya negara ini boleh dibangunkan dengan baik. Sebab itu Agong kata bersatu. Tetapi ada orang tak nak, saudara. Walaupun itu perintah ulul amri yang selalu mereka laungkan, taat kepada pemerintah. Apatah lagi seruan itu adalah seruan makruf, bukan seruan mungkar. Menyeru ke arah penyatuan, itu perintah Tuhan. Bersatu padu itu adalah perintah Allah juga. Tetapi mereka tak mahu. Sebab apa? Sebab mereka tidak dinamakan sebagai Perdana Menteri. Sebab mereka tidak menjadi kerajaan. Mana mungkin Muhyiddin nak jadi timbalan kepada Anwar Ibrahim? Dia nak jadi Perdana Menteri. Dan dia pernah jadi Perdana Menteri. Takkan dia nak jadi timbalan kali ini? Sebab itulah dia tolak. Cuba kalau Agong bagi tahu, okey, bersatulah semua parti dan saya nak Muhyiddin Perdana Menteri. Confirm dia akan nak. Tak kira lah DAP ke tak DAP ke dalam tu, janji dia Perdana Menteri. Janji Haji Hadi boleh jadi duta khas Timur Tengah lagi. Sebab Haji Hadi ni dia memang tak nak jadi Perdana Menteri. Dia PAS ini tak pernah ada pun cita-cita dia nak jadi kerajaan pusat. Pernah tak kita dengar PAS mencalonkan pemimpin dia jadi Perdana Menteri? Pernah? Tak pernah, saudara. Daripada Partai Rakyat lagi pun. Waktu kami nak Partai Rakyat pun, dia tak pernah mencalonkan pemimpin mereka jadi Perdana Menteri. Ya, dia menetapkan nama Anwar Perdana Menteri. Pernah saudara dengar PAS mencalonkan Abdul Hadi jadi Perdana Menteri? Tak pernah. Ya. Tapi sembang dengan penyokong bukan main. Kalau bagi peluang kepada PAS, kita nak buat hudud. Sekarang ini kita tidak boleh nak buat sebab kita tidak jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan macam mana? Kamu sendiri pun tak tunjuk minat nak jadi Perdana Menteri. Nak bentuk kerajaan, nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Lepas Muhyiddin, Ismail Sabri, kamu tetap juga di bawah. Walaupun kamu punya ahli parlimen lebih ramai daripada Parti Bersatu, tapi kamu nak pemimpin Bersatu jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Kamu tak mau. Mungkin kamu tahu, kamu tak mampu. Jadi menteri pun tak apa dah. Dapat juga duduk dalam bilik aircon. Dapat juga kereta resmi. Dapat juga ada pengawal peribadi. Itu je pun. Tapi kalau ceramah, ceramah saudara, apa yang dia tak jual? Sebab tu saya katakan, ya, politik sampai ke tahap kita bila kita memperdagangkan agama, yang ruginya rakyat biasa, rakyat kita di bawah, yang untungnya mereka. Dalam ceramah sedap cakap. Yang terbaru ni Mastura ni, MP ni, Kepala Batas ni, kita dengar dalam YouTube terang-terang dalam parlimen, tak nak ngaku. Dia desak oleh 2-3 orang DAP, minta dia pergi penjelasan, tak nak. Wartawan tanya pun dia tak nak jawab, tak nak komen. Tapi orang boleh dengar ucapan dia, terang-terang dia berucap. Mastura ni, dia boleh kata Lee Kip Siang, Lee Goeng itu dengan Lee Kuan Yew ni adik-beradik, dengan Cimpeng itu sepupu. Punya bangsatnya tuduhan. Ya. Orang bukan orang bodoh, orang cerdik. Apatah lagi perempuan, wanita yang kita tahu wanita ni punya sifat kelembutan. Selalunya wanita ni lembut, bersopan, akhlak, lebih payah nak jumpa lah perempuan yang tak berakhlak ni. Ya, kecuali di lorong-lorong tu. Tapi ini ada. Bertudung labuh. Tapi boleh sedap cakap.
Sepupu dengan Chimpeng. Adik-beradik dengan Lim Kim Yu. Nak fitnah punya pasal nama pun tak betul sebut. Orang tu dah meninggal pun. Mendiang Lee Kuan Yew dah meninggal pun. Itu pun dia fitnah. Lepas tu minta maaf, diseru supaya bagi penjelasan dalam parlimen. Tak nak. Tak nak. Berkeras ego. Ego, saudara. Sepatutnya bila kamu tahu kamu salah, walaupun yang kamu fitnah itu orang bukan Islam, tetapi kamu kena tunjuk akhlak kamu. Kamu bersalah, kamu boleh dan kamu kena minta maaf kepada dia. Tapi oleh kerana ego, aku ni muslimat, aku ni orang Islam, muslimat, tudung aku labuh, takkan aku nak minta maaf dengan orang bukan Islam. Ini perangai ini ya. Perangai inilah ada pada iblis. Aku dijadikan daripada api, daripada nur, cahaya. Takkan aku nak sujud dengan Nabi Adam yang dilahirkan daripada tanah. Sama. Sama, saudara. Aku ni muslimat PAS. Aku ahli parlimen. Tudung aku labuh. Aku ada ilmu agama. Takkan aku nak minta maaf dengan DAP yang bukan Islam. Kalau payah saman pun tak apalah. Jadi maruah. Maruah apa? Maruah apa yang kamu nak pertahankan? Bahkan kamulah yang menjatuhkan maruah Islam. Kita orang Islam malu ada muslimat seperti kamu. Sama juga yang jantan-jantan yang lain daripada jantan yang dalam parlimen yang lain ni. Temberau, sokong Israel. Direct tuduhan dibuat. Anwar pro Israel. Ini semua yang ada kopiah ni. Yang atas kepala dia ada kopiah. Yang janggut dia panjang-panjang ni. Dengan orang Islam pun kamu fitnah. Dengan bukan Islam pun kamu fitnah. Sikit pun kamu tak sentuh gerakan parti kamu yang bukan Islam dalam gabungan kamu. Tak sentuh. Walaupun gerakan ni macam-macam kenyataan dia keluar. Menentang Sultan Jawi, gerakan buat. Ya, yang mendesak bawa Abu Chimpeng pun daripada gerakan. Yang pernah nak saman hudud pun, yang menentang hudud gerakan. Yang pernah membantah hadis 40 diajar sekolah, itu juga gerakan. Logo gerakan pun ada dalam Satuan Liberal baru ini pun ada logo gerakan. Seorang lebay pun tak nak sentuh gerakan. Sebab apa? Sebab gerakan bersama dengan dia. Bersama dengan aku akan lindungi kamu. Bersama dengan aku akan sucikan kamu. Sebab tu dia terima Mahathir. Sebab Mahathir dah disucikan. Itu aja. Walhal PAS tahu perangai Mahathir ni. Mahathir yang memulakan menyekat royalti di Kelantan Terengganu. Yang hari-hari dia menyalak royalti dalam parlimen tu. Dia lupa sejarah Mahathir ni. Itulah orang tua Kerala, itulah yang pertama sekali menyekat royalti tu. Dan orang tua Kerala ini mengaku sendiri baru-baru ini, dia yang menjadikan Kelantan itu miskin. Baganaya negeri Kelantan. Mahathir lah mengatakan mangsa memali itu mati kata. Mahathir lah yang menghina janggut Nabi. Tetapi oleh kerana bersama dengan dia untuk nak jatuhkan PMX, aku akan sucikan Mahathir sesuci-sucinya. Maka jadilah Tuan Guru Mahathir Mohamad datang ke Kelantan. Mahathir bagi salam dia, takbir semua. Sampai tahap itu maruah mereka. Ya, kerana politik. Baru-baru ni saya dengar ceramah daripada Ustaz Musbahir Masduki. Musbahir Masduki. Apa nama dia yang betul? Ustaz Misbahur Masduki ke apa? Ahli parlimen mana Padik Buta ke apa? Dan ceramah dia kata apa? Jangan pelik saudara, satu hari nanti parlimen kita tidak dibenarkan baca Al-Quran. Tengok. Dia kata jangan pelik. Satu hari nanti dalam parlimen kita tak baca Al-Quran pun tak boleh. Benda yang tak ada dia cerita. Supaya apa? Menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Oh, bahawa Malaysia Madani satu hari nanti dalam parlimen tidak boleh baca Al-Quran. Sedangkan kita tahu setiap kali persidangan parlimen, mulanya persidangan parlimen bermula dengan doa. Ini yang kita amalkan. Sejak merdeka dari zaman Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman lagi, dah banyak menteri sebelum ini, tak pernah timbul pun isu tidak boleh baca Al-Quran dalam parlimen. Tetapi di bawah kerajaan Malaysia Madani timbul isu ini. Sebab apa saudara? Dulu tak pernah timbul pun isu ini. Kenapa hari ini timbul? Sebab nak tanamkan pemikiran kepada rakyat. Di bawah kepimpinan Anwar ini Islam terancam. Di bawah kepimpinan Anwar ini parlimen dah tak boleh dah baca Al-Quran. Bertakbir tak boleh. Doa Qul Nazilah pun tak boleh. Bawa Anwar Ibrahim ni.
Maka umat Islam kena bangkit dan jatuhkan PMX. Naikkan kami semula, biar kami boleh tingkatkan judi daripada 8 kepada 22 kali. Ini yang ditanamkan. Sebab itu sekor per sekor, lebay jantan yang betina pun sama juga jalankan peranan berfitnah. Sama je. Sebab apa? Sebab mereka melantik pemimpin yang memang kaki fitnah. Sebab tu saya suruh kata, pepatah Cina mengatakan ikan busuk bermula di kepala. Lantik kepala di kaki fitnah, habis yang lain ikut. Pencacai lagi lah. Setro lagi lah teruk. Setro malam ni, 2-3 pagi ni, duk cerita benda-benda dia pribadi orang. Cerita pribadi orang gelak ramai-ramai. Cerita pribadi orang gelak ramai. Si biji macam ada dekat Tanjung Rambutan. Kalau kita pergi Tanjung Rambutan macam tu lah. Ya, orang gila Tanjung Rambutan tu, kalau dia sembang sama dia, saya sembang sikit gelak. Wah, gelak. Kan? Macam tu. Tu setro dia orang malam-malam dekat TikTok. Cerita pasal orang ni, pribadi orang ni, betul gelak ramai-ramai. Apa pun terdapat? Yang untung pemimpin mereka. Bodoh-bodoh pemimpin mereka. Apa ada gaji berbulan kamu? Berbalah sesama kamu. Setro tim Mahathir bertengkar dengan setro tim Muhyiddin. Berbalah. Kan? Macam itulah Tuhan pecah belahkan hati-hati mereka. Kerana kita berdoa setiap hari, supaya orang yang punya hati yang busuk, ya, yang hari-hari kerja mereka memfitnah PMX, kita minta mereka dipecah belahkan hati mereka. Alhamdulillah dah nampak dah sikit, ya, pecah belah itu berlaku atas doa kita, keberkatan. Kita mengucapkan syukur kerana kita mendoakan itu setiap hari. Dan di pimpinan mereka pun, hari ini kita tengok Cikgu Bat, ya, duk hentam Peja, timbalan presiden mereka. Ya, hentam. Peja pun dah lama mendiam diri, tak tahu ke mana. Muhyiddin pun sekarang dia diam ke mana. Menantu dia pun dah lagi ke mana. Serabut kita tengok puak mereka, saudara. Sebab apa? Sebab perpecahan berlaku di kalangan mereka. Sebab doa kita sama. Setiap hari kita berdoa. Kita bukan saja mendoakan, ya, supaya Zionis yang sekarang ni menyerang umat Islam di Palestin, supaya mereka dipecah belahkan. Kita juga mendoakan musuh-musuh, ya, kepada kerajaan perpaduan ini, yang memfitnah kerajaan perpaduan ini. Kita minta di kalangan mereka juga berlaku pecah belah. Dan Alhamdulillah dah nampak perpecahan berlaku. Din Cirit tidak lagi diyakini sebagai pemimpin yang hebat. Dalam PN, orang dah tak dengar dah Din Cirit. Orang ambil Mahdi sekarang ni. Parti Lebay dah mula mengangkat Mahdi. Sebab Parti Lebay tahu Din Cirit tidak boleh diharapkan lagi, kerana dia sibuk dengan menantu dekat luar negara, tak boleh balik. Lagi kuat dia hentam PMX, lagi PMX mendapat sambutan. Ini yang menjadikan mereka meroyan. Lagi banyak dia fitnah PMX, lagi banyak sokongan yang diperolehi. Lagi banyak kamu cerita tentang nak jatuhkan kerajaan. Kamu janji dengan penyokong kamu bila-bila masa nak ambil alih kerajaan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas raya, sebelum raya, lepas PRK. Ya, sebelum PRN, sebab PRN, lepas PRK. Ini lepas kemaman pula ni nak ambil alih kerajaan. Lagi banyak kamu menjanjikan, ya, bulan dan bintang ini kepada walaan kamu, ya, bahawa ahli parlimen kamu dah mula menyeberang. Sebab mereka tahu sampai bila mereka nak berada dalam gabungan parti yang seperti itu, yang hanya memikirkan jawatan dan kedudukan. Dekat luar sembang liberal pro-Israel, masuk dalam parlimen kecut. Bila Anwar berada dalam parlimen, Din Cirit tak ada, Lebay Hadi pun tak ada. Tapi kalau Anwar tak ada, dia lah hero. Lebay Hadi bercakap kalau tak ada Anwar, tegang-tegang urat dia bercakap. Baca Al-Quran ni, baca hadis ini, kerajaan zalim, kerajaan tak adil. Patutnya apa yang dia nak sebut itu dia kena sebut dengan depan Perdana Menteri. Kalau betul-betul Haji Hadi ada telur. Tapi bacul, saudara. Penakut. Depan walaun boleh lah, pasal tahu walaun tu bodoh. Sebab itu Haji Hadi selalu sebut, dia nakkan penyokong yang jahil. Dia nakkan juhala. Sebab mudah dia nak temerang. Ya? Dia nak jadi penyokong bodoh itu seperti mana dia. Ya? Orang sebut Texas, dia sebut taksi. Orang cerita pasal cukai, dia sebut pasal taksi. Ini masalah dia. Dan dia nak kebodohan itu dikongsikan bersama dengan walaun dia. Sebab itu dia tak sanggup dia bersoal jawab. Pernah tak saudara dengar dia bertanyakan soalan dengan PMX dalam PMQ? Orang lain dia pergi ke ruang, tanya, sesiapa pun boleh tanya. Tapi Haji Hadi tak ada. Bahkan dia tak datang. Masa Anwar datang, dia tahu hari Selasa adalah soalan kepada Perdana Menteri. Boleh tanya, tapi dia tak datang. Sebab dia tak sanggup berdepan dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia berdepan dan berhujah dengan Anwar Ibrahim,
lagi nampak dia tu lebih bodoh daripada Anwar Ibrahim. Sebab itu lebih baik jangan tunjuk kebodohan, lebih baik tak payah datang. Sama lah dia cirit. Tapi kalau dalam ceramah, dia suruh penyokong dia berjihad. Dia sendiri nak datang parlimen berjihad pun tak berani. Sembang nak Palestin, nak berjuang kat Palestin, tak payah Palestin lah, berjihad datang parlimen je. Buat tugas kamu sebagai ahli parlimen. Itu pun kamu tak nak datang. Duduk tempat ada aircon, tempat selesa, ada aircon. Tugas kamu sebagai ahli parlimen. Itu pun kamu tak datang. Nak sembang, nak berperang dekat Gaza. Tempat yang selesa pun kamu tak nak laksanakan kewajipan dan amanah rakyat. Kamu ponteng parlimen. Tempat selesa pun kamu tak nak pergi, nak sembang tentang perjuangan dekat Gaza. Sebab itu mereka sekarang cukup marah bila speaker mencadangkan siapa yang ponteng parlimen dipamerkan. Tak nak dah. Memalukan dia kata. Ini cadangan speaker memalukan, bertujuan untuk memalukan ahli parlimen. Oh, kalau kamu ponteng parlimen tahu malu. Supaya kamu dapat menipu pundi kamu. Supaya mereka tak tahu kamu ponteng. Ini bukan budak sekolah, dia kata. Allah pun wajib datang. Anak kita kat sekolah pun, cikgu tanya, mana surat datang sekolah? Kamu ahli parlimen, kamu dibayar gaji oleh rakyat. Kenapa nak ponteng? Kalau tak nak datang, bagi sebab kenapa tidak datang. Kalau menteri, timbalan menteri pun sama. Kalau tak datang, bagi sebab. Ada program apa? Ada mesyuarat ke? Ataupun ada program kamu pun resmi ke? Tak ada masalah. Tapi masalahnya, bila pontengnya muka kamu. Bila pontengnya muka kamu. Masa jadi menteri, dia memang ponteng lah. Tak jadi menteri pun ponteng. Masa jadi kerajaan tu, dia memang tak datang lah. Sibuk konon-konon. Tak jadi kerajaan pun sibuk. Parlimen ni bukan hari-hari. Ratu Naga menangis ke? Ratu Naga siapa? Saya tak kenal Ratu Naga. Yang saya tahu Apple Masam. Ratu Naga ni yang saya tahu kisah dia simbah air. Kan dia kena simbah air oleh Jamal, orang panggil Jamal Jamban dulu. Yang tu Ratu Naga. Ya? Dia kena simbah air dengan tepung dan telur. Kan? Itu sejarah yang tak boleh saya lupakan. Waktu itu dia dalam PKR. Kononnya nak berjuang dalam PKR lah. Daripada UMNO masuk PKR. Kemudian nak tunjuk dia tu hebat dalam PKR. Kita masih ingat waktu tu Jamal UMNO ni, dia selalu datang bawa baldi air kat pejabat menteri besar. Duduk dekat ibu pejabat tu, dia bawa pakai towel, bawa air. Dekat pejabat MB. Waktu Jamal dulu. Kan? Waktu dia nakal. Sekarang dia dah okey lah. Kan? Bila berkawan dengan parti baik, dia jadi baik. Ni pentingnya kita berkawan. Nak pilih kawan ni kena pilih yang baik. Berarti Jamal sekarang dia dah disiplin lah. Sebab dia berkawan dengan parti yang baik. Jadi dulu dia dalam keadaan jahil, juhalak kan, masa tu. Dia bawa pakai towel, dia bawa air kat depan pejabat menteri besar. Kan? Jadi Ratu Naga ni nak tunjuk hero lah waktu tu. Kan? Dia mewakili, dia kan Minah Pencacai Azmin. Jadi waktu itu dia nak tunjuk hero depan Azmin lah. Dia pun bawa lah air dengan baldi pergi rumah Jamal. Nak tunjuk dengan Jamal lah bahawa dia pun nak bawa air. Rupa-rupanya air tu makan tuan. Air tu tersiram kat muka dia dengan tepung-tepung sekali. Kan? Saya pun rasa simpati juga pasal waktu itu dia PKR. Kan? Tapi rasa lucu pun ada. Rasa lucu sebab saya fikir kenapa bodoh sangat kamu? Kenapa bodoh sangat kamu? Pergi bawa air depan Jamal tu buat apa? Jelas sekali air tu kena simbah kat badan dia sendiri. Itu Ratu Naga dulu. Saya pun tak tahu ke mana pergi waktu tu Ratu Naga. Hidup ke tidak lagi saya tahulah. Yang ada sekarang ni Apple Masam. Itu lain. Itu watak yang lain. Dalam zaman itu dikenali sebagai Ratu Naga. Zaman sekarang ni saya tak tahu ke mana pergi Ratu Naga tu. Yang ada sekarang ni adalah Apple Masam. Jadi Ratu Naga tu pada saya itu sejarah lah. Satu sejarah yang mungkin kenangan manis bagi dia, ataupun kenangan pahit bagi dia, tak pastilah. Tapi memang melucukan. Melucukan. Jadi sebab itu kita nak lawan orang ni biar bijak dengan guna emosi. Kita pun lawan UMNO kat dulu, tapi kita gunakan kebijaksanaan bukan emosi. Yang dia ni nak lawan Jamal Jamban ni guna emosi. Kau nak tunjuk dia hero, bawa air dalam baldi.
datang rumah Jamal. Last kali Jamal kata senang-senang dia ambil air baldi tu securah kat dia balik. Dengan tepung-tepung, dengan telur-telur sekali. Kan? Nakkan laki tolong, laki kecil pada dia lagi. Kan? Tak ada apa. Kan? Kita nak tolong pun tak boleh. Pasal apa? Kamu buat kerja bodoh. Kerja bodoh. Kita nak lawan musuh ni bukan dengan emosi, dengan cerdik. Bodoh sangat buat kerja macam tu apa? Kan? Jadi macam itulah ya, macam itulah kita dalam isu Palestin ni pun nak lawan Palestin ni pun kena bijak, bukan emosi. Lebih ni kebanyakan puak ni dia emosi. Kenapa tak hantar tentera kita perang sana? Kenapa tak hantar askar kita pergi sana? Kan? Itu emosi. Ya? Nak tunjuk berani bukan macam tu. Dia ketawakan nanti oleh orang Israel. Ya? Kena bijak lah ya. Biar bijak. Makan masa tak apa Atan. Kita matlamat kita tercapai. Ya? Kalau kita berani ni, orang kata berani bodoh buat apa? Ya? Bukan berani tapi bodoh. Baring tengah jalan, tunggu lori datang kan. Betul beritahu, aku berani. Kau tengok, aku boleh baring tengah jalan. Lori balak pun lalu. Itu bukan berani, itu bodoh. Macam Ratu Naga tu lah kan. Itu bukan berani, tapi tindakan dia tu bodoh. Ya, lalu sekali air yang dia bawa tu, air itulah menyirami tubuh dia. Ya, nak kata macam mana kan? Salah sendiri. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Tadi saya dah naikkan kawan Daniel tapi tak dapat naik ya. Dah maaf lah Daniel. Dan kali takut line Daniel mungkin tak bagus ataupun dia dalam kenderaan ke apa kan. Okey. Jadi insya-Allah ya, kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat sudi. Terima kasih yang bagi yang kongsi gift ya. Dan saya difahamkan ada gambar saya di-viralkan dalam grup Telegram. Dia guna gambar saya. Sekarang ni gambar kita orang ni dah di-viralkan ya, kat grup Telegram ada. Kadang mereka buat live kat TikTok guna profil kita kan. Apakah mereka ingat kita terkesan? Tak terkesan. Kita faham ya tekanan yang mereka alami. Ya, mereka terpaksa gunakan gambar puak kita ni ya. Setru-setru kita mereka terpaksa gunakan sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa otak mereka dah tidak boleh berfungsi, maka dia gunakan kepala-kepala apa ni? Setru-setru kita ni untuk mereka menyamar lah kan. Tapi kita nak bagi tahu kamu gunakan gambar kami pun ya, kamu hanya dapat guna gambar sahaja. Otak tak boleh. Otak tetap pada kami ya. Kalau kamu bodoh pun, letaklah gambar sesiapa pun. Letaklah kepala profesor macam mana pun. Kalau otak kamu bodoh, tetap bodoh. Ya? Letak profil apa pun, tak boleh mengubah otak kamu. Ya? Kalau otak kamu kepala lututlah juga otak kamu. Letaklah gambar sesiapa pun. Letaklah gambar pensyarah ke. Ya? Guna profil doktor ke, profil PhD apa ni, pemimpin hebat. Ya? Letaklah. Gunalah gambar tu, tapi otak tetap otak kamu. Ya? Sebab tu kita tak ada masalah. Kan? Kalau kamu rasa itulah perjuangan yang paling mulia, ya, di kalangan kamu, bolehlah kamu teruskan. Ya? Bagi kami tidak akan terkesan. Ya? Mahathir, naga besar pun kita lawan. Apatah lagi, ya? Apatah lagi Apple Masam. Apatah lagi Cikgu Bert, kan? Cikgu Bert betul hari ni. Kan baru ni, tak apalah Cikgu Bert tu saya nak ulas satu tajuk lain. Ya? Saya tengok petang tadi dia buat live. Live cerita pasal liwat je sah. Dia tak ada apa cerita, tak ada modal lah. Ya? Nak cerita pasal ambalat pun dah tak boleh pergi. Dah nampak kebodohan dia. Dulu dia bawa cerita ambalat kan. Bila terkantoi, fitnah dia tak menjadi. Kan? Jadi banyaklah bawa benda-benda yang dia bawa dah kantoi. Akhirnya dia kembali kepada asal. Ya? Liwat lah. Apa lagi modal yang ada? Petang tadi dia cerita pasal liwat dan sebagainya. Yang itu saya akan ulas tentang apa yang Cikgu Bat sampaikan dalam live dia. Saya kenal Cikgu Bat kan. Kesian juga dengan dia ya. Perjuangan dia dulu dalam PKR lama ya, berjuang juga lama. Tapi kesianlah apabila pengakhiran dia ya jadi sampai ke tahap itu ya, semurah itu. Rugilah ya, rugi perjuangan. Ya, cukup susah berjuang, last sekali setaraf dengan Apple Masam. Ya, patut malulah kan. Okey, cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.